Soalan yang kedua, kalau imam melakukan kesilapan di dalam salat, dia dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ada 2 kali sujud. Sajdatain. Sujud sahwi itu ada 2 kali sujud. Tapi imam ni dia pergi buat sekali sujud. Apa hukum sujud dia dan apa hukum salat dia? Untuk mengetahui hukum sujud dan hukum salat dia, perkara kita kena selesai terlebih dahulu. Apa hukum sujud sahwi? Kena selesai itu dulu. Ulama berbeza pandangan. Beza pandangan lagi ulama ni. Sebahagian ulama kata sujud sahwi itu tengok kesalahan. Kalau kesalahan yang ditinggalkan adalah kesalahan yang wajib, maka sujud sahwi jadi wajib. Tak buat benda wajib di dalam salat, kemudian tak buat sujud sahwi, tak sah sembahyang. Antara yang sebut pandangan ni ulama mazhab Hambali. Ulama antara perkara wajib di dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan tasbih di dalam rukuk itu wajib. Tasbih di dalam sujud itu wajib. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, di sisi ulama Hambali wajib. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, di sisi ulama Hambali wajib. Jadi kalau sengaja tinggal dia wajib sujud sahwi, ganti dengan sujud sahwi. Kemudian sengaja tinggal sujud sahwi pula, sembahyang batal. Ni ulama mana? Ulama mazhab mana? Mazhab Hambali. Saya boleh jawab dua mazhab je, sebab saya baca 2 mazhab tu je. Itu Hambali. Jadi di sisi Hambali, status sujud sahwi itu ada ketika wajib, ada ketika sunat. Kalau sujud sahwi itu wajib, dia tak buat, batal salat. Kalau sunat dia tak buat, tak batal salat. Itu Hambali. Dan Hambali pula dia membezakan sujud sahwi itu ada ketika kalau kesilapan tu bersifat kesilapan menambah, sujud sahwi selepas salam. Kalau kesilapan tu berbentuk pengurangan, sujud sahwi sebelum salam. Itu mazhab Hambali. Dia pada nisbah orang ramai susah nak diamalkan. Itu Hambali. Syafi'i, pada pandangan saya, untuk amalan orang ramai lebih jelas dan mudah. Lebih mudah lah, bukan lebih jelas, lebih mudah. Di sisi ulama Syafi'i, sujud sahwi tak ada yang wajib, sunat belaka. Kerana di sisi ulama mazhab Syafi'i, sujud sahwi hanya boleh dilakukan bagi tertinggal sunat hayat. Bukan, sunat ab'ad. Tertinggal sunat ab'ad. Adapun kalau tertinggal rukun, tak boleh ditampung dengan sujud sahwi, melainkan kena ulang rukun tu. Kena ulang rukun tu di ujung baru sujud sahwi. Bila kita dah ulang, sebagai contoh, kita salat 3 rakaat. Kita salat 3 rakaat. Ataupun apa contoh? Kita salat tak baca Al-Fatihah. Solat tak baca Al-Fatihah rakaat pertama, terlupa. Sembahyang maghrib kita sembahyang di rumah seorang-seorang. Sembahyang maghrib, Allahu Akbar, dia duk ingat dalam kepala nak baca surah apa. Akhirnya Allahu Akbar, dia lupa baca Al-Fatihah, terus baca surah. Isteri dia dengar. Isteri dia pun tak tahu nak buat apa, nak habaq macam mana kat abang ni, kat suami. Isteri dia pun senyap. Kan? Kemudian isteri dia pun fikir. Pada rakaat kedua, isteri dia pun habaq kat suami dia, abang tadi rakaat pertama tak baca Al-Fatihah. Lalu apa yang dia kena buat? Dia kena tambah lagi 1 rakaat. Jadi sembahyang maghrib tu dia buat seolah-olah 4 rakaat, tapi yang dikira hanya 3 rakaat. Nak faham tak? Akhir sekali dia kena sujud sahwi. Sujud sahwi pada nisbah orang begitu, hukum dia apa? Sunat. Sebab dia telah tambah rakaat. Kalau dia tak sujud sahwi pula, kalau dia tak sujud sahwi juga, sembahyang dia sah tak? Sah, kerana dia terlupa membaca Al-Fatihah itu telah ditampung dengan tambahan rakaat yang keempat tu. Saya harap tuan-tuan faham. Kalau tak faham kena tanya, jangan pergi buat ajaran lain pula. Jadi adapun tertinggal perbuatan sunat di sisi ulama mazhab Syafi'i, sunat yang dituntut kita buat sujud sahwi adalah sunat ab'ad. Kalau sunat hayat tak perlu sujud sahwi. Ulama mazhab Syafi'i bezakan.
Sunat ab'ad dengan sunat hayat. Sunat hayat iaitulah sunat yang tampung rukun, dia duduk dalam rukun. Tasbih dalam rukuk tadi Hambali kata wajib, Syafi'i kata tak wajib. Sebab apa tak wajib? Kerana Nabi tak suruh buat, tapi Nabi tak pernah tinggalkan. Menunjukkan dia sunat hayat. Kenapa hayat? Kerana dia tumpang rukun, dia bukan bersendirian. Kenapa tasbih itu disyariatkan dalam salat? Kerana dia dibaca di dalam rukun, iaitulah rukuk. Perbuatan yang tumpang rukun ni dinamakan sebagai sunat hayat. Kalau tertinggal tak perlu sujud sahwi. Ada satu lagi sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni dia seperti satu bahagian daripada salat. Dia tak tumpang mana-mana rukun, tetapi dia buat kerana dia. Contohnya apa? Tahiyat awal. Kenapa kita duduk pada rakaat kedua? Kenapa tak terus berdiri? Kenapa duduk tu? Kerana nak baca tahiyat awal. Kerana nak baca tahiyat awal. Kedudukan tahiyat awal seperti rukuk, seperti sujud. Nampak tak tuan-tuan? Kenapa lepas duduk antara dua sujud, kenapa tak terus bangun? Kerana sujud yang kedua itu termasuk di dalam rukun. Kena buat, dia seperti satu bahagian daripada salat. Tapi kenapa tak kata rukun? Kenapa tak kata wajib seperti Hambali? Kerana ketika Nabi ajak Arab Badui yang masuk semayang tak reti tu, Nabi tak ajak dia duduk antara dua sujud. Tahiyat awal menunjukkan tahiyat awal bukan rukun, kata ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau bergantung kepada siapa yang kita ikut. Kalau kita ikut ulama mazhab Syafi'i, maka imam yang tersilap sujud sahwi. Sujud sahwi asalnya 2 kali, dia pergi sujud sekali, solat dia sah. Solat dia sah, tetapi dia tidak dapat pahala sujud sahwi disebabkan sujud sahwi kena ada 2 kali sujud. Tapi solat dia sah ke tak sah? Solat dia sah. Rata-rata masyarakat kita berpegang dengan pandangan ulama mazhab Syafi'i, maka kita kata imam yang silap buat satu sujud sahwi, solat dia sah insya-Allah berdasarkan pandangan ulama mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Saya terang panjang sikit, mudah-mudahan tuan